Kita rujuk soalan nombor 15. Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor. Kamu boleh lihat garis nombor tu di buku kamu. Okey, kalau kamu perhatikan ada nombor 2.7, 5.4, 8.1, kemudian di hujung tu ada Y. Soalannya ialah cari nilai Y. Kalau kamu perhatikan pun senggatan tu dia selang-selang. 2.7, lepas 2.7, kemudian tak ada nombor. Dan tiba-tiba ada nombor 5.4. Ini tak ada nombor. Kemudian ada pula nombor 8.1. Tiba-tiba kat ujung sana ada Y. Jadi macam mana nak cari Y? Langkah pertama ialah, okey, langkah pertama, kamu tengok dulu nombor tu. 2.7 dengan 5.4. Macam biasa, kita kena cari beza. Bila kata cari beza, tengok nombor yang paling besar. Siapa yang besar? 5.4. Jadi cari beza lah. 5.4 tolak 2.7. Dapatlah jawapannya A. Muallimah bagilah contoh. Katakan jawapan dia ialah A, iaitu 2.7. Okey, dapat dah. Selesai yang tu. Yang kedua, sekarang ni kamu perhatikan tak senggatan tu. 2.7 tu untuk dua senggatan. Dua senggatan. Kita tak nak cari dua senggatan. Kita nak cari satu senggatan. Jadi, oleh kerana 2.7 tu untuk dua senggatan, tapi kamu nak cari satu senggatan, maka kita bahagi. 2.7 bahagi dengan 2. Dapatlah jawapan B. Okey, dapat jawapan B. Tapi, kamu bukan nak cari B. Kamu nak cari yang Y tu. Jadi, Y tu maknanya ialah 2.7 ni, 2.7 ni, 2.7 ni tambah B yang ni, B, 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 B. Dapatlah Y. Mama, kenapa banyak sangat B? Yelah, dah Y tu kat ujung. Okey, kamu dapat tambah-tambah semua tu, dapatlah jawapan B. Kalau kamu malas nak kira semua B tu, kamu boleh buat macam ni. B darab dengan 9. Kamu kata, Muallimah, apa B darab 9 tu? Dari mana datang 9? Ni, B darab 9 tu datang dari sini. B, cuba kira Muallimah kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 B. Jadi kamu darab. Katakanlah kamu dah darab 9 tu, B ni dapat 9. Jawapannya X. X tu kena tambah dengan 2.7. Kenapa Muallimah? Sebab ni nombor ujung asal tu dah ada 2.7. Jadi kena tambah untuk dapatkan Y. Ada cara lain? Ada. Kamu boleh juga guna 8.1. Boleh juga. Jadi 8.1 ni kamu hanya tambah B yang ni, B, 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 B. Kenapa sampai B ujung tu Muallimah? Sebab ada Y. Y ni kat ujung ni. Okey. Dapatlah Y. Ada cara lain? Ada. B ni kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Darab B darab 5. Dapat X. X tu kamu tambah 8.1. Boleh juga. Okey. Tapi apa pun, kamu kena cari dulu B ni tadi. Nak dapat B ni macam mana? Ni, kena cari B ni. Nak dapat B ni macam mana? Ni. 2.7 bahagi dengan 2. Kamu kata, Muallimah, di mana pula dah 2.7 tu? 2.7 tu Muallimah dapat daripada C. Ni Muallimah tolak. Dari mana pula Muallimah 5.4 tu? 5.4 tu yang ni. Muallimah tolak. 54 tolak 2.7 ni. Dapatlah baki dia 2.7. Tapi untuk dua senggatan. Jadi oleh kerana ni kita nak cari satu senggatan je, sebab tu Muallimah bagi. Boleh faham ya? Soalan yang ke-16.
Seutas reben yang berukuran 16.65 meter dipotong kepada 3 bahagian. Bayangkan ada satu reben tu, nampak tak yang Mak Alimah lukis tu? Panjangnya 16.65 meter. Okey, tengok baca pula seterusnya. Tengok tu. Dipotong kepada 3 bahagian. Potong pada 3 bahagian macam mana? Bayangkan reben tu dipotong pada 3 bahagian. Itu dia, dipotong kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga. Okey. Kemudian dia kata panjang, kemudian baca pula ni. Panjang 2 bahagian reben masing-masing ialah 40.16. Itu dia. Panjang 2 bahagian. Panjang 2 bahagian yang mana? Mak Alimah bagi color hijau pula. Ni panjang bahagian pertama, bahagian kedua. Ya, panjangnya ialah 4.16. Kamu lihat ni perkataan dia. Masing-masing. Apa maksud masing-masing? Adakah panjang keseluruhan ni? Adakah panjang keseluruhan tu? Tidak ya, bukan. Sebab perkataan masing-masing. Maknanya 4.16 ni ialah panjang yang mana? Panjang yang mana? Itu dia. Panjang yang ni. Ini 4.16. Ini lagi 4.16. Itu yang namanya masing-masing. Sekarang barulah arahan terakhirnya ialah berapakah panjang dalam meter bahagian ketiga. Ini bahagian ketiga yang maklumat tanda soal ni. Okey, berapa panjang ni? Ini sangat mudah ya. Mula-mula kamu cari dulu keseluruhan ni. Keseluruhan dah dapat kan? 16.65. Kemudian, macam mana nak dapat ujung ni? Tambah ke tolak? Itu senang ya. Soalan ni sangat senang. Soalan yang seterusnya. Susah sikit soalan ni. Okey. Hasil tambah 3 nombor perpuluhan ialah 83.62. Hasil tambah 3 nombor, maknanya ada 3 nombor lah. Tapi tak tahu nombor tu apa. Jadi kita bagi dia A tambah B tambah C sama dengan 83.62. Nombor pertama ialah 28.9. Nasib baik dia bagi tahu nombor pertama. Apa dia nombor pertama? 28.9. Tadi kita dah labelkan A dah kan? Jadi kita tahulah A tu 28.9. Macam ni ayat matematiknya. 28.9 tambah B tambah C sama dengan 83.62. Okey. Kemudian soalan seterusnya. Nombor perpuluhan kedua ialah 3 kali nombor perpuluhan ketiga. Sudah. Susah macam mana nak bayangkan tu? Ada nombor perpuluhan kedua. Nombor kedua tu apa yang kita label tadi tu? B. Dia kata 3 kali nombor perpuluhan ketiga. Iaitu 3 kali nombor ketiga iaitu C. 3 kali C. Tapi C tak tahu. Sudah. Kamu mesti dah pening dah. B tu macam mana rupa? C tu macam mana rupa? Okey, tak apa. Jangan pening dulu. Kamu buat dulu ayat matematiknya. Macam ni. 83.62. Dari mana pula Mak Alimah dapat 83 ni? Ni 83 tu dapat daripada sini. Ni. Sebab kamu dah pening dah dengan ayat matematik, dengan ayat ni. Nombor perpuluhan kedua ialah 3 kali nombor perpuluhan ketiga. Dah, kamu tak tahu dah nak buat macam mana. Ini ayat ni pun kamu dah pening dah. Nombor kedua B sama dengan 3 kali nombor ketiga C, tak tahu. C pun tak tahu nilai. Jadi tak usah duk pening. Kamu selesai apa yang patut dulu. Apa yang patut dulu? Kamu nampak tak ayat matematik ni? 28.9 tambah B tambah C sama dengan 83.62. Okey, sekarang ni kita selesai dulu mana yang patut. 83 yang ni. 0.62 tolak 28.9 dapat berapa? 54.72. 54.72 ni ialah nilai untuk B dan C. Itu yang maklumat tulis sini. B dan C. Tapi kita perlu cari B. Macam mana? Okey, tak apa.
Kurang-kurangnya kamu selesai yang pertama. Okey. Kemudian dia kata nombor kedua 3 kali nombor ketiga ni. Warna kuning ni. 3 kali nombor ketiga. Kamu baca berulang-ulang. Kalau kamu selalu baca ni, kamu akan faham bahawa maksud dia bahawa dia kata B tu 3 kali C. Apa tu maklum B tu 3 kali C? Iaitu C tambah C tambah C baru dapat B. Okey. Okey, jadi sekarang kena cari apa? Kena cari, dah banyak-banyak C ni kena cari apa? Kena cari satu C dulu. Macam mana nak cari satu C? Tadi ingat tak yang kamu dapat 54.72 ni? Bahagi 4. Loh, kenapa bagi 4 Muhammad? C tu ada 3 je. Memanglah sebab B tu kita tak tahu, kita campur sekali lah. Macam tu lah lebih kurang. Nak explain lebih lagi, kamu pening pula nanti. Okey. Kemudian, kamu pun dapatlah bahagi tu 4. Tapi bahagi 4 tu untuk satu C tau. Kamu nak cari ni berapa C? Nak cari 3 C baru dapat B. Cuba kamu selesaikan. Okey, soalan yang terakhir, soalan nombor 18 ya. Okey, soalan ni begitu senang juga. Menunjukkan lokasi 3 tempat K, L dan M. Okey, lukis K, L dan M. Nampak tak rajah ni? Yang maklumat garis ke ni? K, L dan M. Jarak KL adalah jarak KL ni. KL yang mana? KL yang ni. Jarak KL adalah 4 kali jarak LM. 4 kali LM ni. Yang warna biru ni. 4 kali LM. 4 kali LM ya. 4 kali LM tu maksudnya apa? Maknanya, okey, maknanya 12.55 tambah 12.55 tambah lagi 12.55 tambah 12.55. Penat sangat kalau nak tambah macam tu. 12.55 darab 4. Dapatlah ni KL ni. Jadi baca seterusnya arahan dia. Sebuah kereta bergerak dari K ke M juga melalui L. Dia bergerak K dari K ni pergi M melalui L. Maknanya dia jalan keseluruhan ni lah, kan? Dan baca lagi arahan seterusnya. Dan kemudian berpatah balik. Patah balik ke K juga melalui L. Jadi berapa? Semuanya kamu tambah-tambah je ya.